datang ke my channel. Sila subscribe dan tekan butang loceng untuk kita kongsi lebih lanjut cerita-cerita yang lebih menarik. Okay, thank you. Hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak cerita pasal kisah Colin Stein yang dicolik dan menjadi hamba seks selama 7 tahun. Okay, pada 19 Mei 1997, Colin Stein ni dia pergilah nak sambut hari jadi kawan dia dekat California secara hiking. Lepas tu tiba-tiba ada satu van warna biru ni mendekati beliau masa dalam perjalanan beliau ke sana. Van tu dipandu oleh seorang lelaki yang bernama Cameron Hooker berumur 19 tahun dan isterinya Janice yang berumur 23 tahun pada ketika itu. Pasangan terbabit macam dia bagi Kelly ni macam offer lah nak tumpang ke, macam lalu kat sebelah, hai Kelly nak tumpang ke, masuklah kalau nak tumpang, macam tu lah. Pada mulanya Kelly ni macam betul ke, percaya ke orang ni tapi macam jadi apa-apa dan ni tapi bila dia nampak dekat dalam van tu ada bayi, takkanlah orang yang ada anak, ada baby sanggup buat jahat jadi dia percaya dekat pasangan suami isteri tersebut. Sebenarnya keputusan tu adalah keputusan yang boleh membuatkan dia sangat menyesal seumur hidup sebab dua orang tu sangat jahat. Lepas tu dekat jalan perjalanan tu memang ngeri sangat lah. Tiba-tiba dah sampai satu destinasi ni, tiba-tiba van tu melencong kat tempat lain. Macam bukan tempat yang dia nak tuju. Lepas tu memang dia takut lah masa tu. Sampai kat satu tempat ni, tangan, okey, sambung balik. Masa dekat sampai satu tempat ni, tangan dia tu diikat. Lepas tu dia diacung dengan pisau dan dimasukkan ke dalam kotak kayu. Colin dibawa satu rumah. Lepas tu dia dirogol, disempat dan diseksa dekat rumah tu oleh Cameron dan memang direnjat dengan renjatan elektrik. Lepas tu dah lah dia didera. Lepas tu dia disuruh untuk melihat Cameron dan Janice sepasang suami isteri tadi tu melakukan seks. Pada mula-mula dia ditangkap tu, dia di dalam keadaan yang sangat tragis lah. Memang macam seksa sangat sebab dia terpaksa dia duduk dekat dalam macam dalam satu kotak kayu macam bentuk keranda. Bayangkan badan kita duduk dekat dalam kotak kayu yang kecil sempit. Memang seksa lah. Dalam keadaan yang macam tu, dia diberi makan hanya sandwich dan kentang hanya satu kali sehari sahaja. Macam kalau hari ni beri kentang, esok beri sandwich. Dia macam tukar lah. Lepas tu berak pun dia bagi pot macam satu mangkuk untuk berak. Kalau korang rasa macam mana? Keadaan dia macam tu berlanjutan sehingga 1978 dan pada satu hari tu dia dipaksa untuk sign satu kontrak untuk menjadi hamba seumur hidup. Yang sama, Cameron ni dia bagi tahulah Colin ada satu sindiket yang sindiket penjenayah yang memantau Kelly ni pergi mana, buat apa. Macam dia bagi Kelly ni dekat satu sindiket lah yang akan handle dia punya kehidupan ni selepas ni. Lepas dia dah tanda tangan untuk menjadi hamba seumur hidup tu, dia diberilah kebebasan tapi hanya untuk sejam je keluar untuk membersihkan rumah Cameron. Untuk bersihkan rumah Cameron yang jahat tadi. Maknanya tak gunalah nak keluar pun, semata-mata untuk bersihkan rumah orang. Lepas tu Cameron ni ada hati perut dah juga. Dia pun berilah kebebasan sedikit demi sedikit. Lama-lama macam makin bebas. Lepas tu dia ni dia dibebaskan untuk pergi jogging, lakukan pembersihan dekat sekitar rumah, jaga-jaga anak Cameron ni. Macam orang gaji lah nak kira. Walaupun diberi kebebasan tapi Colin tetap jadi hamba seks secara berterusan tanpa henti, okey?
pada tahun 1981 tiba-tiba macam mood Cameron ni dia jadi baik lah. Lepas tu dia bagilah dia ni balik untuk tengok family. Tapi Cameron ni jadi teman lelaki dia. Macam berlakon lah bawa balik teman lelaki kat family dia. Sebenarnya masa dia jumpa family dia pun macam nampak kenapa dia ni macam makin kurus, macam makin tak terurus. Tapi bila keluarga dia tanya dekat dia tak nak jawab. Okey, pada satu hari ni kan, Janice ni tiba-tiba dia jadi baik. Dia ceritalah dekat Colin ni yang bahawa Cameron ni sebenarnya tak ada kaitan pun dengan company sindiket tu. Dia tipu je sebenarnya. Maknanya dia saja je menyatakan bahawa Colin ni bawah sindiket tu tengok. Tapi sebenarnya tak ada pun sebenarnya tu. Benda tu semuanya tipu. Dia saja reka cerita untuk Colin ni tak lari lah. Lepas tu bila Colin ni tahu, dia lari lah daripada Cameron tu. Tapi dia boleh telefon pula si Cameron tu masa dia lari. Dia bagi tahu yang dia lari sambil nangis-nangis. Okey, selepas dia lari daripada hidup Cameron tu, dia tak pernah pun bagi tahu polis. Dia senyap je pasal benda ni. Lepas tu dia boleh pula telefon kat Cameron tu supaya nasihatlah Cameron tu supaya berubah lepas ni. Lepas tu Cameron pun kena tangkap polis pada beberapa tahun kemudian tu. Dia kena tangkap polis atas laporan Janice yang buat. Isteri dia buat laporan kat polis masa tu. Cameron didapati bersalah lah. Dia ditangkap dan didakwa atas membunuh, menculik Elizabeth. Lepas tu tiba-tiba benda tu tak ada bukti kukuh. Memang bukti kurang lah. Lepas tu pendakwaan tu tak berjaya lah. Lepas tu dekat dalam kes Colin pula, dia didapati bersalah dan dipenjarakan selama 104 tahun. Maknanya berat jugalah. Kes rogol, menyeksa dan memukul. Lagipun Janice tu dia tidak didakwa sebab dia telah bagi keterangan dan bagi kerjasama kat polis. Jadi dia hidup bebas sekarang ni dan menukar namanya. Dan dia hidup di tempat lain sekarang. Jadi aku rasa macam kes rogol sekarang ni memang berleluasa lah. Jadi aku macam benci sangat dengan perogol-perogol yang ada sekarang ni. Tak tahu diorang ni datang daripada mana. Kalau boleh campak je dalam sungai kalau korang jumpa orang yang macam ni. Lepas tu sekarang ni budak-budak pun dah macam makin terdedah dengan perkara macam ni. Jadi kita harap kita dijauhkan lah dengan perogol, pencabul semua. Lepas ni bolehlah